kita masuk slide chapter nombor 2. Okey, tadi chapter nombor 1 kamu belajar tentang introduction. So dalam chapter nombor 1 tu ada diterangkan tentang idea switch. Okey. Untuk memahami lebih lanjut tentang power electronic ni, kamu kena anggapkan semiconductor yang lain, kamu kena anggapkan semua semiconductor sebagai sebagai satu switch. So bila kita anggapkan sebagai satu switch, kita lihat pada electronic device, power electronic device. Okey. Power electronic device. So yang pertama kita lihat pada electronic device yang pertama kita lihat diode lah. Sekejap. Okey, tak apa. Okey, kita sambung balik. Okey, kita lihat diode. So sebelum ni kamu pernah belajar diode di electronic device kot. Electronic device. Benar. Tadi benar. Simbol diode. Simbol diode seperti ni. Kira ni macam ulang kaji balik lah. Simbol diode seperti ni. Ni adalah anode. Okey, ni adalah anode. Kemudian ni adalah kathode. So arus mengalir daripada anode ke kathode. So diode. Dan ni adalah dia punya IV characteristic, voltage current characteristic. Okay. Voltage tu voltage di mana? Voltage di VD. VD ni lah. VD ni. Okay. Kemudian I itu adalah ID. Ni ID. Okay. So VD, IG. Okay, dalam forward bias ini akan conduct lah. Conduct. So arus akan mengalir daripada anode ke kathode. Okey. Jika voltage VD tu melebihi 0.2 hingga 3 volt, mengikut jenis diode tu. Okey. Kalau silikon 0.7 lah. Dan jika disambung terbalik, positif di kathode, negatif di anode, maka ia akan jadi reverse bias. Reverse bias ataupun dia dalam keadaan blocking state. Walaupun dia dalam keadaan blocking state, dia ada arus yang mengalir.
ada arus mengalir sedikit, arus leakage current mengalir dalam mikro ataupun miliampere. Sehinggalah reverse breakdown terjadi. Reverse breakdown tu maksudnya dia bila breakdown tu diode tu akan rosak lah. Jadi diode sepatutnya beroperasi lebih besar daripada PIV rating. So, apa itu PIV rating? PIV rating adalah peak inverse voltage. PIV adalah the maximum reverse voltage that can be applied across diode without breakdown. If PIV exceed current flow in reverse bias in reverse direction, then dia akan damage ya. So dia tak boleh lebih besar PIV. Voltage tu tak lebih besar. Kemudian ini adalah principal rating of diode. Kemudian maximum average forward current. So dia ada maximum juga. Forward bias dia ada maximum current ya. So maximum average forward current iaitu current diode can safely handle when forward bias. Kemudian karakteristik rating ataupun karakteristik yang seterusnya adalah reverse recovery time. Sebelum untuk mengetahui tentang reverse recovery time, kamu kena faham dahulu tentang diode reverse recovery. Okey, ini gambar raja. So apabila negative half cycle, apabila diode dalam keadaan reverse bias, dia akan ataupun boleh tengok slide ayat ni, when diode is reduced to zero, turn off, maksudnya sampai sini, turn off sampai sini, the flow does not simply come to an idle stop. So dia bila sampai turn off ni, sampai kosong sini, dia tak mungkin jadi kosong terus, tapi dia akan terlajak sikit, jatuh bawah, lepas tu barulah jadi atas, sampailah sini barulah jadi kosong. Okey, lihat yang ni lah, lihat yang ni. Yang bintik-bintik ni akan terjadi seperti itu juga. Dia akan jatuh, lepas tu dia akan naik, lepas tu turun, naik, dan stabil. Tapi kita lihat pada yang bergaris ni lah, senang sikit. So dia tak akan simply sampai ke ideal stop. Instead, the diode continues to conduct due to magnetic carrier that remains stored in the PN junction and the bulk semiconductor. Okay. So dia akan dia tak ideal stop, dia akan jatuh, dia nak naik atas. Sampailah sini barulah dia juga bergaris lurus. Okay. So disebabkan ada magnetic carrier dalam PN junction. Kan diode tu ada, diode kan PN kan, semiconductor jenis P, semiconductor jenis N.
Okay, the magnetic carrier require infinite time. So infinite time, infinite pula dah. Finite time. The magnetic carrier require finite time, masa tertentu. Dan masa tertentu tu adalah reverse recovery time. So masa kat sini adalah ataupun simbol dia TRR. TRR adalah masa daripada sini sampai ke sini. TRR adalah T2 tolak T0. Iaitu masa dia nak recovery balik. Dia nak recovery daripada jatuh ke bawah tu, negatif tu. Dia jatuh ke bawah negatif, lepas tu dia kosong. Maksudnya masa daripada dia kosong, masa daripada dia jatuh negatif sampailah dia recovery balik jadi kosong. Okey? Itu adalah reverse recovery time. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okay, effect of reverse recovery. So, tadi dia jatuh kan. Tadi gambar tu dia jatuh, lepas tu dia naik balik kan. So, effect dia. Increase losses, increase voltage rating dan over voltage. Tu nama over voltage lah tu. Dia jatuh. Ni nama over voltage lah ni. Ni nama over voltage. Dia over sikit. Betul ni naik atas. Okay. So over voltage spike, active load. Okay, if TRL is high, the diode cannot be used in high frequency application. Okay, jenis-jenis diode. Jenis-jenis diode, line frequency, fast recovery dan Schottky. Okay, ni tak perlulah. Yang ni kamu sekadar baca saja. Okay. Electronic device yang kedua, power electronic device yang kedua adalah SCR. Okay. Ataupun thyristor. Okay, tadi diode dia ada diode dia two layer kan, diode dia two layer PN junction, PN device. Tapi bagi thyristor dia adalah four layer. Lihat kat sini, four layer. Ni 1, 2, 3, 4. Okay. Dan dia 3 junction. So 3 junction. So junction pertama, junction kedua, J3, junction ketiga. Junction ni simpang P dengan N dengan P dengan N. Okay. There are many advantage is that their main advantage is that they can convert large amounts of power while using very low power for control. Okay. Thyristor ni ada banyak family. Satunya adalah SCR. SCR ni adalah ringkasan daripada SCR ni. SCR daripada Silicon Control Rectifier, SCR. Kemudian dia ada jenis thyristor yang jenis lain pula adalah GTO, Gate Turn Off Thyristor. Lepas tu dia ada thyristor lain, triac, diac. Lepas tu ada yang lain lagi.
Silicon Control Switch. SCS. Silicon Control Switch. Okey, dan motor thyristor, MCT. Okey, SCR punya ni. Okey, SCR punya IV characteristic ataupun V curve. So dia punya curve tu, dia punya dia punya reverse bias serupa macam diode. Okey. Tapi kita tengok kat sini ya. Jika tak ada gate signal. Gate signal. Okey, yang ni ada gate, dia punya tu ada gate kan. Ni gate. Yang ni gate, ni anode, ni simbol thyristor. Gate, anode, cathode. Arus mengalir pada sini. Untuk dia turn on, arus kena mengalir pada, tadi kan chapter 1 tengok kan macam mana dia operasi kan. Okey, arus mengalir pada gate ni sekejap pun dah cukup, barulah arus dapat mengalir daripada anode ke cathode. Okey, without gate signal. When SCR is forward bias, small current flow but still not conduct. Okay, still not conduct. Arus mengalir tapi tak conduct lagi. Tapi small current tu sangat-sangat kecil. Okay, if the forward bias is increased until the anode reach forward breakover voltage, VFBO, the SCR turn on. Okay. So masuk dia kat sini. Forward breakover voltage tu kat mana? Okay, ni forward voltage VBO. VBO, VFBO adalah di sini. Ni V. Sekejap. Ini adalah V. F. B. O. Okay. Okay, ni VFBO. Sini VFBS. Okay, ni ya. Sini nilai dia. Okay. Jadi dia kena voltage tu, voltage pada yang voltage yang across the thyristor kena melebihi VBO. Barulah SCR akan turn on. Ni kalau gate signal tak ada. Ni kalau gate signal tak ada. Kamu lihat kat sini, gate IG sama dengan kosong. Gate signal sama dengan kosong. Arus pada gate tak ada. Curve tu seperti ini. Dia jalan, lepas tu dia corner kiri, lepas tu dia U-turn. U-turn dia tu jauh sikit. Lepas tu masuk ke sini. Okay. Okay, jika ada gate signal. Consider SCR is in forward bias stage. Okay. Dia signal ada dan dia dalam keadaan forward bias. Once the gate is trigger, arus pada gate tu lah masuk trigger, the SCR will conduct. Okay, the SCR remain on condition I are not greater than I holding. So bila ada arus pada gate, dia punya waveform curve ni tak macam ni. Ya.
Katakanlah I, katakanlah yang ni sama dengan nilai dia adalah 1 miliampere. Okey, ni. Okey, IG1. Kemudian IG2 adalah 2 miliampere. Ni contoh, bukannya nilai dia, sebenarnya nilai lagi rendah lagi. Mikro tak salah saya. Lepas tu ni katakanlah 3 miliampere. Okey. So kalau IG sama nilai dia 1 miliampere, dia punya waveform tu akan kat sini baru je U-turn. Okey. Itu kalau 1 miliampere. Kalau IG dengan 2 miliampere, dia punya curve tu dah berbeza. Sampai sini dia kona kiri, dia akan pergi sini, kat sini baru je U-turn. Masuk ke sini. Okey. Okey. Itu IG dia sama dengan 2. Walaupun sekejap. IG dia sama dengan 2 miliampere. Walaupun sekejap. Kemudian katakanlah AG dia tu sama dengan 3 miliampere. Curve dia tu dah berbeza. Curve tu akan sampai sini. Dia terus pergi sini. Dia tak ada U-turn. Dia serupa macam, bentuk dia serupa dah macam diode. Kalau 3 miliampere. Dia tak semestinya nilai dia tu lebih rendah, bukan 3 miliampere. Tu contoh yang saya bagi lah. Kemudian kat sini dia kata once the gate is trigger, the SCR will conduct. Jadi dia akan still conduct walaupun I gate dah tak ada. Arus pada gate ni tak ada, dia akan still conduct. Still conduct. Dia akan still conduct jika I anode lebih besar daripada I holding. I holding kat mana? I holding nilai ni. Ni I holding. I holding. Ni adalah nilai I holding. Okey, holding. IH lah saya tulis. I holding. Okey. 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 Anode lebih besar daripada holding, dia akan remain conduct. Okey, kita lihat seterusnya. After SCR has been turned on, the gate lose control to turn off. Okey, sebab tu dia kata the gate lose control. Loses control. Maksudnya gate tu tak payah ada arus pada gate dah. Dia akan remain on. Dan turn off, need to bring I anode less than I holding. Okay. So nak bagi off kan thyristor ni, SCR ni, dia kena I anode lebih rendah daripada I holding. Daripada bawah sini lah. Okay. Okay. The greater I gate, the faster SCR conduct. Tu yang saya kata tu. IG ni lagi tinggi, dia cepat. Ni 1 miliampere, ni 2 miliampere, ni 3 miliampere. Dia cepat je conduct. Okay. Okay, kita lihat slide seterusnya. Reverse bias. Reverse characteristic is similar to diode. So, dia punya reverse characteristic yang ni sebiji macam diode. Okay. If the source is AC,
the SCR is reverse bias during the negative half cycle and therefore turn off naturally, natural communication. So kalau tu disambung, kalau thyristor tu disambung pada AC arus mengalir bentuk waveform macam ni. Okay. So dia punya output tu akan jadi seperti ni. Dia akan naik, lepas tu dia akan straight. Ni straight. Ni tak ada kosong, ni straight. Okay, straight. Okay. Dia akan naik ni. Lepas tu dia akan straight. Okay. So maksudnya ni adalah ni adalah positive half cycle. Dan yang ni adalah negative half cycle. Okay, ni pun negatif. Sebab tu dia kata ni bila negatif half cycle dia seperti reverse bias. Dan reverse bias dia kosong lah. Okay. So turn on requirement. Make SCR forward bias. Trigger the gate terminal with short pulse. Okay. Kalau nak turn off requirement dia, reduce anode current below the holding IH. Make anode negative with respect to cathode, reverse bias. Dan method untuk turn off kan SCR ialah divert the anode current to alternate path, apply reverse voltage SCR, short SCR from anode to cathode, force anode to zero for a brief period. So ini adalah kaedah nak turn off SCR. Okey, kita lihat BJT, bipolar junction transistor. So ni adalah simpul BJT. Okey. Ni adalah dia punya construction, gambar construction NPN. So ni BJT. So transistor ni adalah current driven device. Okey. Sebab apa dia nama current driven device? Sebab dia bergantung pada arus pada IBE ni, IB ni. So IB ni akan masuk ke base, betul je. Bila ada arus yang secukupnya IBE, barulah ICE ni boleh lalu. Okey. So arus masuk sini. Secukupnya barulah arus pada SCR ni akan boleh lalu. Okey. Baru IC ni akan ada. Okey. Sebab tu dia kata current driven device. Sebab dia bergantung pada current. Okey. Sama juga macam SCR tadi tu. Dia adalah current driven device juga. Okey. Kat sini dia kata base current determine it is in the of state. Tu base harus pada base yang menentukan BJT ni dalam keadaan on ataupun off.
Okay. To keep the device in on state, there must be sufficient base current. Okay. Macam saya kata tadi lah. So kat sini kamu lihat. Okay, yang ni waveform. Yang ni waveform waveform BJT ni. So ni adalah arus pada base, ni adalah VCE. Okay, kat sini dia on ke off? Okay, on ke off? Siapa boleh jawab? Off. Sama tak? Current ke volt? Dia dalam keadaan on atau off? Kalau current on. Bukan dalam current on, dia alat tu on. Okay, BJT tu on. Ni dalam keadaan dia on. On. Ni dalam keadaan dia on. Dalam keadaan BJT tu on. Okay. Sebab apa BJT on? Sebab ada arus mengalir pada base. So, VCE ni sama dengan hampir kosong. Sebab kalau kamu ambil multimeter, voltmeter, buat kat sini. Voltmeter. Kamu ukur, kalau arus mengalir kat sini, nilai dia kosong, sangat rendah. Bila kosong sangat rendah tu, mana BJT tu dalam keadaan on. Okay, yang ni off. Bila tak ada arus B, off. Okay. Off. Okay, kemudian on balik. Ni on balik. BJT on, bukan arus on BJT on. Okay. Okay, kemudian high voltage power switching transistor is commonly in NPN rather than PNP. Power transistor usually in the lantern form. So BJT dia punya VI karakteristik ataupun IV karakteristik seperti ini. Seperti ini. Ni dia punya IV karakteristik. Dengan V itu adalah V yang dengan V adalah V yang VCE. Dengan I adalah IC. I yang melalui IC. ICE lah. ICE ataupun IC. Okay. So kamu lihat kat sini, kalau IB sama dengan kosong, dia punya waveform tu macam ni. Okay. Kemudian kalau IB sama dengan lebih tinggi daripada, dia punya waveform dia punya curve dia seperti ini. Kemudian lebih tinggi lagi, dia punya curve dia seperti inilah. Tukar-tukar curve dia. Curve dia bertukar-tukar bergantung pada nilai IBIS. Dan seterusnya. Okey, ini adalah karakteristik untuk BJT. Okey, boleh baca lah. So rating dia voltage VCE rendah daripada current IC lebih rendah daripada 40 ampere, switching frequency up to 5 kHz. Lepas tu low current gain, need large base current to obtain resonable IC. Too expensive and the base circuit drive circuit is complex. Lepas tu dia adalah current driven device. Kemudian MOSFET adalah karakteristik MOSFET ni dia adalah gabungan antara
BJT dengan apa tau? So boleh lihat kat sini. So MOSFET ni adalah voltage driven device. Bukan tadi yang dua tadi tu adalah current driven device, tapi MOSFET ni adalah voltage current device. Okey, kamu boleh baca yang lain tu, tapi yang penting saya nak tunjuk kat sini. Yang ni lah. Dia bergantung pada voltage. Dia bergantung pada VGS. Jika VGS tu sama dengan 15 volt, barulah dia akan turn on. Jika VGS sama dengan kosong, barulah dia akan turn on, turn off. So ni adalah voltage driven device. Lita nak buat dia turn on, turn off tu je sangat simple. Sangat simple. Okey. Okey, ni MOSFET. Dia adalah voltage driven device. To turn on need gate voltage. So ni adalah IV characteristic untuk MOSFET. Okay. So VGS dia 3, dia waveform dia macam ni. VGS dia 5 volt, wave sikit atas. Nak sikit atas ni. Dan seterusnya. So ni structure dia. Yang ni adalah simbol. Ni simbol. Ni adalah dia punya structure lah. Kat mana gate, kat mana source, kat mana drain. Okay. So ni MOSFET dia gate. Lepas tu dia ada source. So ni rating untuk MOSFET. Boleh baca. Kelebihan MOSFET. Kelebihan MOSFET, high input impedance due to isolated gate, fast switching, lepas tu positive temperature and good for parallel operation. Kekurangan, higher conduction loss, low voltage and current capability. Isolated gate bipolar transistor. Okay. IGBT. Isolated gate bipolar transistor. So dia adalah gabungan antara BJT. Oh silap. Ni IGBT ni adalah gabungan dua. So dia gabungan antara BJT dengan MOSFET. Okay. So the gate is voltage driver as in MOSFET. Sama macam MOSFET, dia adalah voltage driven device. Okay, ni dia punya rating. Ini adalah simbol dia lah. Simbol seperti ni. So dia ada gate, dia ada collector tak salah, atau emitter. Okay, ni IGBT. Okay, gate, collector, emitter. Ini kamu boleh baca lah sebenarnya. Gate turn off thyristor. Okay, gate turn off thyristor atau ringkasannya GTO is a thyristor. Okay, dia dalam kumpulan thyristor juga. That can be triggered into conduction by a small positive gate current pulse, like, but also can turn off by a negative gate current pulse, unlike SCR. Okay, GTO ni dia sama macam SCR,
dia punya simbol pun lebih kurang sama macam SCR. Cuma beza kat sini gate tu. So dia ada anak panah dalam, anak panah keluar. Masuk anak panah dalam, masuk anak panah dalam, dia boleh turn on dan turn off. Dia senang turn on dan turn off. Berbeza dengan SCR tadi, SCR je senang turn off. Senang je turn on. Tapi nak turn off tu dia agak susah. Dia kena buat kaedah-kaedah tertentu barulah dia turn off. Okay. So turning off need very large inverse gate current. Normally 1/5 of anode current. Rating ni rating dia. Okay. Habis dah. Itu je.